Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya nak sambung saya punya perkongsian tentang industri kecekapan tenaga. Hari ini saya nak ulas sedikit tentang berita baik yang telah diumumkan dalam Belanjawan 2021 berkenaan dengan Conditional Energy Audit Grant ataupun grant energy audit bersyarat yang boleh dimanfaatkan oleh hampir semua pemain industri di Malaysia, kecekapan tenaga terutamanya oleh syarikat-syarikat perkhidmatan tenaga ataupun mana-mana syarikat yang boleh membuat energy audit, audit tenaga. Sebelum tu saya rasa kita dengar dulu apakah ucapan yang telah yang dibuat oleh Menteri Yang Berhormat Menteri Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Mari kita dengar dulu ucapan Yang Berhormat Menteri. Bagi peruntukan 7 juta di bawah program kecekapan tenaga dan tenaga boleh baru, ini diperuntukkan bagi pelaksanaan program grant audit tenaga bersyarat dan pengurusan tenaga dalam sektor industri dan komersial. Program ini bertujuan membantu syarikat dan usahawan tempatan untuk menjalankan audit tenaga bagi mengatasi potensi penjimatan tenaga elektrik di premis dan pemasangan mereka. Dan seterusnya, melaksanakan langkah-langkah penjimatan tenaga bagi mengurangkan kos operasi mereka. Grant ini boleh dipohon oleh pemilik permit industri dan komersial yang menggunakan elektrik melebihi 3 juta kilowatt jam dalam tempoh 6 bulan berturut-turut. Jika diluluskan, penerima grant perlu melaksanakan inisiatif penjimatan tenaga dengan nilai pelaburan yang sama, iaitu melebihi nilai grant yang diterima. Kemudahan pembiayaan dalam bentuk grant bersyarat ini terbuka kepada semua syarikat dan usahawan tempatan yang berkelayakan di semua negeri termasuk di Sabah dan Sarawak. Program ini telah juga dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-11 dan beberapa buah syarikat di Sabah telah mendapat manfaat daripada program audit bersyarat ini. Okey, kita dah dengar ucapan daripada Yang Berhormat Menteri tentang grant energy audit bersyarat. Okey, grant audit tenaga bersyarat yang akan telah diluluskan, akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-12. Okey. Sebenarnya program ini ialah sambungan daripada program grant energy audit bersyarat yang telah dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-11, di mana pihak kerajaan melalui agensi pelaksana yang diselaraskan oleh Suruhanjaya Tenaga dan juga dilaksanakan oleh pihak Malaysia Green Tech Corporation pada masa itu dan juga pihak SEDA Malaysia, dan telah memberi hasil yang amat memberansangkan, di mana kebanyakan syarikat yang telah mendapat faedah, di mana mereka telah menggunakan grant tersebut untuk menepasti langkah-langkah jimatan tenaga di papasan masing-masing, telah pun berdasarkan pemantauan yang laporan telah dimaklumkan oleh pihak Suruhanjaya Tenaga, mereka telah mula melaksanakan dan mendapat faedah-faedah, terutamanya faedah daripada pengurangan kos penggunaan tenaga di syarikat masing-masing. Jadi saya sebagai salah seorang pemain industri juga, walaupun saya tidak buat audit tenaga lagi sebagai perkhidmatan saya rasa amat gembira kerana itu adalah satu program yang baik, dan saya rasa langkah kerajaan untuk meneruskan program ini adalah amat tepat dan amat baik sekali. Okay. Walau bagaimanapun, kita perlu juga belajar pengalaman daripada apa yang telah kita laksanakan grant tersebut pada rancangan Malaysia ke-11, bagaimana untuk menambah baik segi pelaksanaan. Okay. Sebenarnya program energy audit bersyarat ni adalah satu program yang telah dinyatakan di dalam National Energy Efficiency Action Plan atau Pelan Tindakan Kecekapan Tenaga Negara yang telah dilancarkan oleh ketika itu Kementerian Tenaga Teknologi Dalam Air KETA pada 2015. Okay. Jadi tapi kita tidak boleh tengok grant energy audit bersyarat ini sebagai satu program yang isolated ataupun tersendiri, kerana program ini sepatutnya dilihat dari segi untuk penjana satu lagi kegiatan ekonomi di negara kita. Sebab berdasarkan pelibatan saya dulu ketika program ini dirancangkan dalam di kerajaan, antara tujuan utamanya ialah untuk menggalakkan pelaburan sama ada oleh syarikat itu sendiri di pasangan mereka ataupun di syarikat mereka, ataupun pelaburan oleh pihak ketiga untuk melaksanakan program-program penjimatan tenaga yang berskala besar yang melibatkan pelaburan yang tinggi. Okay, jadi
kita kena tengok program ini sebagai satu grant audit bersyariah sebagai satu pencetus, bukannya satu program yang tersendiri, okey, isolated. Maksud saya, jika kita biasa dalam sektor kehidupan tenaga, okey, kebiasaannya untuk mengenal pasti satu langkah-langkah perkhidmatan yang berskala besar, yang betul-betul akan berimpak yang besar. Di antara common practice ataupun amalan biasa, okay, ialah untuk melakukan satu kajian teknikal yang agak terperinci, okay, untuk di perpasangan ataupun di kilang ataupun di bangunan tersebut, iaitu dipanggil, biasa dikenal sebagai audit tenaga ataupun energy audit. Dalam audit yang kita masukkan inilah masuk energy audit yang terperinci ataupun investment grade energy audit. Okay? Dan tugas-tugas untuk melakukan energy audit ini ialah bukan satu tugas yang mudah. Ia merupakan satu tugas yang very technical, memang amat technical dan memerlukan kepakaran tertentu. Okay, sebab hasil daripada energy audit ni ialah untuk mengenal pasti langkah-langkah perkhidmatan, okay, berapa banyak boleh dijimatkan, kemudian berapa banyak kos yang diperlukan untuk melaksanakan, how much impact lah kepada kilang ataupun bangunan tersebut. Okay, sebab tu kita tengok maksud energy audit sendiri, maksud energy audit sendiri ialah satu kaedah di mana dia akan membuat satu kajian perinci, melakukan pengukuran, okay, untuk mengenal pasti di mana tenaga digunakan, okay, apakah trend penggunaan tenaga di perpasangan tersebut, kemudian untuk mengenal pasti apakah prestasi semasa setiap kelengkapan yang menggunakan tenaga ataupun alatan yang menggunakan tenaga yang utama di tempat tersebut, kemudian mencari kaedah yang terbaik, kaedah yang melalui pendekatan teknikal, apakah kaedah untuk menjimatkan, okay, penggunaan tenaga dengan cara meningkatkan prestasi alat-alat tersebut ataupun melakukan penukaran yang sesuai. Okay, untuk akhirnya hasilnya prestasi tenaga untuk bangunan ataupun kilang tersebut akan naik dan juga akan menyebabkan pengurangan penjimatan tenaga. Hasil audit tenaga ialah kaedah menjimatkan tenaga dan berapa banyak boleh dijimatkan. Selain daripada itu, dia akan buat juga satu penilaian keuangan, iaitu berapa banyak, berapa lama pulangan, okay, simple payback dan juga ataupun return on investment yang boleh diperolehi lah. Okay. So ia satu aktiviti yang amat teknikal dan juga memerlukan kepakaran. Sebab tu dan ia bukannya percuma. Okay. Ia kosnya kalau dibuat agak tinggi. Okay. Berdasarkan pengalaman saya, kalau kita buat energy audit untuk bangunan commercial building, sekurang-kurangnya kos ialah antara lebih kurang antara 50,000 ke 120,000 kebiasaannya. Okay. Dan juga kalau di kilang pula, di industrial facility lagi besar. Ada saya pernah come across audit cost about 200-300,000 because keadaan kilang yang besar juga pelbagai jenis kelengkapan penggunaan tenaga, okay, alatan penggunaan tenaga. So kosnya tinggi. Jadi kerajaan sediakan sedikit bajet supaya untuk meringankan pihak syarikat untuk mengadakan energy audit ni. Itu tujuan dia. Tapi kerajaan, to be fair, kerajaan tak mampu lah untuk beri jumlah sebenar, kan? Okay? Maksudnya kerajaan beri jumlah yang sedikit jumlah yang boleh membantu, okay? Dan seterusnya jika mereka memerlukan kos yang lebih tinggi, so mereka terpaksa lah gunakan kos mereka. Okay? Tapi program ini baik. Okay? Ini telah dilaksanakan bukan sahaja di Malaysia dan telah dilakukan di banyak negara lain. Contohnya di Thailand, okay? Di Jepun dan sebagainya lah. Even di Singapura. Okay? Ini program yang baik. So jadi bila kerajaan dah tanggung sedikit perbelanjaan untuk buat energy audit ni, okay, untuk buat audit tenaga ni, hasil daripada energy audit ni nanti, kerajaan mengharapkan, sebab tu dia kata bersyarat, okay, kerajaan mengharapkan supaya pihak yang dapat grant ni, okay, akan boleh melaksanakan hasil daripada yang dikenal pasti ketika audit tenaga tu lah. Tu tujuan dia, supaya mereka boleh melabur untuk meningkatkan prestasi tenaga mereka dan akhirnya akan menjimatkan penggunaan tenaga. Jumlah sebenarnya yang kita anggarkan mereka akan melabur jauh lebih banyak daripada jumlah yang kerajaan beri grant tersebut. Okay, kalau tahun sebelum ni, kalau rangkaian Malaysia 11, saya tak tahu jumlah yang terbaru ni. Pada masa tu kerajaan beri lebih kurang untuk sektor bangunan komersial, grant lebih kurang sebanyak 50,000 ke 60,000 satu bangunan. Okay, satu kemudahan lah. Kemudian untuk pihak industri, kalau tidak silap sehingga 100,000. Okay, saya rasa memadai sebagai pencetus, sebab energy audit ni bukan satu yang percuma dan juga satu yang tidak memerlukan kos, memerlukan kepakaran. Okay, itu satu segi. So bila
bila nak melaksanakan program tu nanti, bila katalah sudah buat energy audit, so langkah seterusnya bagaimana keadaan aktiviti ekonomi akan boleh kita jana. Katalah hasil daripada audit tenaga ni, dia boleh menjimatkan penggunaan tenaga. Jadi syarikat tu ataupun boleh melabur untuk melakukan melaksanakan langkah-langkah yang kena pasti itulah. Mereka boleh melabur, mungkin mereka akan tukar dia punya sistem penyemak udara yang besar, chiller tu akan tukar, so mereka dapat penjimatan tenaga dan mereka mendapat dalam masa yang agak cepat pulangan dia, sebab mereka telah kena pasti ketika energy audit. So bila syarikat contohnya dia gunakan even their own capital ataupun bajet mereka sendirilah untuk laksanakan, dia akan create ekonomi aktiviti. Dia akan melibatkan pembekal. Pertama dia melibatkan energy audit. Yang akan lakukan energy audit ni kebanyakannya ini ialah ESCO, syarikat perkhidmatan tenaga, ataupun ESCO, Energy Service Company. Kemudian bila dia nak laksanakan, dia akan melibatkan pembekal kelengkapan. Dia juga melibatkan kontraktor. Dia melibatkan ramai lagi. So dia akan melibatkan aktiviti ekonomi yang akan berlaku. Kemudian itu jika mereka menggunakan bajet sendiri. Kemudian jika mereka tiada bajet, tapi mereka nak laksanakan, mereka boleh pertimbangkan option lain. Contohnya mereka boleh buat pinjaman bank. So bank akan ada portfolio untuk dilaburkan. Ini amalan yang biasa, tapi di Malaysia amalan syarikat membuat pinjaman bank untuk melakukan program pinjaman tenaga tu bukan amalan biasa, tapi sudah biasa di negara-negara lain, sebab mereka tak nak gunakan mereka punya funding dalaman, sebab funding dalaman hanya untuk core business. Mereka pinjam duit, dapatkan bantuan kawan daripada pihak ketiga, daripada bank, dan mereka boleh bayar daripada penjimatan yang mereka akan capai. Mereka boleh bayar pinjaman bank, dan juga boleh mendapatkan sedikit keuntungan. Selepas pinjaman bank tamat, contoh 5 tahun atau 10 tahun ataupun 7 tahun, mereka dapat penjimatan tu 100%. Mungkin pada peringkat 5 tahun ke pinjaman bank tu mereka perlu bayar semula, mungkin terpaksa lah daripada hasil daripada pengurangan kos daripada penjimatan tenaga daripada projek yang dilaksanakan tu, mereka mungkin terpaksa bayar pinjaman bank dulu, dan dapat sedikit keuntungan. Tetapi selepas habis tempoh pinjaman bank, mereka kekalkan prestasi kelengkapan yang mereka projek yang mereka telah laksanakan tu, mereka boleh dapat 100% penjimatan tu. Itu satu cara. Satu, internal funding. Kedua, mereka pihak syarikat buat pinjaman bank. Yang ketiga ialah kaedah yang saya pernah cakap dalam video saya sebelum ni, ialah kaedah Energy Performance Contracting, di mana pihak ketiga ataupun ESCO, Energy Service Company, melabur daripada tempat tu untuk mereka laksanakan, dan mereka kongsi ataupun mereka jamin penjimatan tu, dan mereka yang melabur. Terutamanya melalui kaedah Energy Performance Shared Saving Model. Maknanya mereka melabur, pihak ketiga melabur, ESCO melabur, kemudian ESCO akan kongsi penjimatan dengan pihak pemilik syarikat, pasangan tu. Kemudian selepas habis kontrak, pihak syarikat akan dapat aset yang baru, jika melibatkan pertukaran aset tanpa sebarang kos, dan mereka akan mendapatkan penjimatan 100% selepas kontrak tamat. Itu antara economic activity. Bayangkan bila ada melibatkan, contohnya bila melibatkan ESCO, company, so mereka akan dapat job, mereka dapat kerja. So dia akan create jobs, create job. Sebab bila ada ESCO, dia perlukan energy auditor, dia perlukan jurutera elektrikal, jurutera mekanikal yang mampu buat energy audit. Mereka perlukan lead auditor, mereka perlukan technician yang akan membuat memasang pengukuran dan sebagainya. Analis, mereka perlukan analis untuk analisa data dan sebagainya. Itu akan create create new jobs. Itu impact dia. Kemudian bila mereka berlabur pula, dia akan melibatkan economic activity. So semula melibatkan pembekal, kontraktor, pemasangan dan sebagainya. Sebab tu kita tak boleh tengok energy audit ni satu program yang terasing. Saya rasa kerajaan mempunyai matlamat lebih besar daripada hanya setakat memberikan bajet untuk energy audit. Sebab kesan daripada energy audit ni akan buka lebih besar peluang-peluang ekonomi kepada negara kita. Dia akan create new job. Bayangkan. Satu
bangunan, contoh ikut pengalaman saya, kalau kita buat total retrofit, total retrofit untuk meningkatkan prestasi tenaga daripada bangunan yang menggunakan lebih daripada 300 kWh, 3 juta kWh dalam masa 6 bulan, yang termasuk dalam yang layak untuk grant audit ni lah. Bayangkan setiap bangunan tu mereka melabur untuk retrofit lebih kurang beberapa juta ringgit. Pada masa dulu lebih kurang 2 ke 3 juta secara purata untuk tukar semua sistem yang lama kepada sistem yang baru yang lebih cekap tenaga. Lebih kurang 2 ke 3 juta. Satu bangunan Satu bangunan. Bayangkan jika kita ada 100 bangunan, 200 bangunan. So, how much the economic activity di segi jumlah pelaburan. Dan on top of that, bila kita laksanakan langkah-langkah penjimatan tenaga ni, penjimatan tu berterusan, bukannya one off. Maksudnya selagi kelengkapan yang ditukar tu, contohnya berfungsi dengan baik, dijaga sebaiknya, mereka akan masih menjimatkan tenaga. Mana penjimatan tu berterusan, mana faedah ekonomi oleh pihak pemilik syarikat akan berterusan walaupun kontrak mereka atau mungkin bayaran pinjaman mereka kepada bank akan habis, tapi kesan ekonomi segi pengurangan kos berterusan. At the same time, dalam masa pelaksanaan program tu, projek tu create juga ekonomi aktiviti. Sebanyak impact dari segi hanya daripada energy audit, audit tenaga. Untuk support aktiviti tu, sama ada loan daripada pihak syarikat ataupun pihak ketiga ESCO, kita perlu ada satu sistem support di segi financial mechanism. Financial mechanism. Satu lagi sistem sokongan untuk pastikan jika syarikat mau buat pinjaman, ada pinjaman untuk projek-projek seperti ini. So, jika ESCO untuk membuat APC, mereka ada tempat untuk buat pinjaman. Sebab tu kita cadangkan dalam saya punya taklimat, saya punya video sebelum tentang ESCO, kita perlukan satu, sebab benda ni perkara ni perkara baru. So, kerajaan perlu sediakan satu financing mechanism yang bukan yang biasa lagi. Mungkin kita kena low interest. Kita tak boleh guna commercial rate, interest rate sekarang sebab it's too much for ESCO. So, kita akan perlu ada satu mekanisme supaya ada source untuk pihak ESCO atau pihak syarikat untuk buat pinjaman dalam jumlah faedah yang agak rendah sebagai permulaan. Pada masa yang sama, kita perlu pastikan juga pihak financial ni, pihak bank ni faham apa itu model-model ni. Model-model ni, so mereka perlu faham apa itu projek energy saving ataupun energy efficiency project. Sebab kalau tak salah sekarang ni, kalau pihak bank ni, kalau renewable energy, tenaga boleh baharu ni, mereka senang faham. Sebab bila jana tenaga jual kepada utility, so mereka nampak dia punya cash flow tu direct, dari revenue oleh syarikat yang minta loan tu. Tapi kalau contohnya energy saving project, mereka perlu faham apa itu di mana keupayaan syarikat ni akan bayar balik sebab mereka daripada saving. Mereka perlu tengok perbezaan tu. Sebab tu mereka tak perlu letakkan syarat-syarat, contohnya kepada ESCO too much, because ESCO bergantung kepada pihak syarikat yang akan tempat projek tu dilaksanakan. Contohnya ESCO buat pinjaman, dia akan tukar contohnya sistem aircon, sistem chiller system di bangunan dia punya pelanggan dia. So pihak bank sepatutnya tengok pelanggan tu kuat ke tidak dari segi keupayaan membayar. Sebab ESCO secara teknikal boleh beri jaminan dia akan boleh capai penjimatan. Tapi tidak perlu dia tengok ESCO ni besar ke tidak. ESCO ni memang dia aset dia melabur, dia bukan aset melabur di kilang di bangunan dia akan melabur pinjaman tu untuk di tempat dia kena pasti projek tu. Jadi pihak bank perlu tengok kena balance lah. So kena faham. So maksud saya pihak bank juga perlu faham apa itu model option pilihan-pilihan untuk melaksanakan projek penjimatan tenaga. Dia tidak sama dengan tenaga boleh baharu. Dia lebih straightforward berbanding dengan ni. Tapi dari segi teknikal, dari segi risiko dia, risiko pembayaran semula patut juga dilihat kepada pihak yang di mana projek itu dilaksanakan. Contohnya syarikat yang laksanakan projek itu, syarikat yang stable. So, mana dia boleh mampu untuk bayar kepada ESCO. So, ESCO mampu lah bayar kepada pihak bank semulalah. So, tak perlu dibebankan semuanya kepada ESCO. Sebab ESCO ni ada satu syarikat yang berasaskan pengetahuan. Dia knowledge based, service industry, expertise based.
Okey, mereka tak ada aset yang banyak. Mereka hanya kepakaran untuk melaksanakan, mengenal pasti dan juga melaksanakan projek yang akan menghasilkan penyimatan tenaga, penyimatan kos tenaga. Okey. So itulah, okey. So itu tengok, so kita perlu hanya daripada energy audit grant ni, nampak berapa banyak aktiviti yang akan boleh menyebabkan perkembangan ekonomi. Aktiviti ekonomi. Okey, pelaburan daripada pihak swasta. Okay, lebih besar faedahnya pada pihak kerajaan kalau dia dilakukan oleh di pihak kerajaan. Maka kerajaan tak akan memerlukan 1 sen pun untuk menukar aset yang baru. Okay, saya nak ulang lagi, ini tak sama dengan PFI, Private Financing Initiative. Kalau PFI ni, saya ulang lagi, PFI ni kerajaan hanya tak bayar kos permulaan sahaja. Mereka akan bayar semula daripada kepada syarikat yang melabur tu, okay, dalam dibagi kontrak concession 15 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Tapi kalau katalah kita gunakan kaedah EPC, kontrak prestasi tenaga untuk tukar aset kerajaan. Kerajaan tak perlu bayar upfront cost, kos permulaan, dan juga tak perlu bayar kos-kos lepas tu. Sebab pelaburan ESCO ni hanya dibayar semula daripada penjimatan yang di-generate, yang dihasilkan daripada projek tersebut. Okay, selepas tamat tempoh kontrak, okay, kerajaan akan nikmati 100% penyimatan kos tu dan juga mendapat aset yang baru tanpa 10 sen pun dibelanjakan oleh kerajaan. Okay, so sebab tu saya nak tengok. So, benda ni berkaitan. Kita tak boleh tengok energy audit grant ni sebagai satu yang terasing, isolated. It's a project. Ini bukannya program energy audit. Okay? Ini bukannya projek energy audit ataupun projek audit. Ini projek. Ini dah satu projek program, okey, program kecekapan tenaga peringkat nasional dan pihak kerajaan biaya sebahagian daripada proses tu, maknanya dia akan cetuskan perkara yang lain lah. Okey. So grant ni hanya sebahagian daripada pencetus untuk meringankan komitmen, okey, daripada pihak pemilik pasangan ataupun pihak syarikat untuk membuat first step tu nak kenal pasti di mana mereka boleh jimat. Okay, kemudian mereka boleh keputusan di mana mereka perlu, option apa yang mereka boleh buat untuk melaksanakan hasil daripada energy audit tersebut. Okay. So saya nak ulas tentang ni. So perkara ni perkara yang baik, kita perlu sokong. Okay. Saya sebagai pemain industri melalui persatuan saya MISCO, okay, Malaysia Energy Association of Energy Certificate ni akan mengambil peranan untuk memastikan program ini berjaya. Kita akan pastikan ahli-ahli kita aware dan juga mereka boleh deliver lah seperti yang kerajaan harapkan. Tapi saya akan peringatkan juga berdasarkan pengalaman yang grant yang pertama kan, okay? Kita kena ada satu niat yang betul lah, integriti juga sebab saya dapat tahu ada syarikat ni dia macam jadi broker lah, syarikat pihak ketiga. Tugas dia hanya dapatkan grant, hanya dapatkan, pastikan syarikat-syarikat yang berkaitan ni, yang perlukan ni dapatkan grant. Kemudian dia dilantik, dia tak ada kapasiti pun buat energy audit. Okay, dia akan ambil untung daripada grant tu. Okay, dia akan lantik pula pihak ketiga. Okay, saya nak maklumkan kat sini jumlah yang kerajaan beri untuk energy audit tu bukan banyak. Itu minimum cost of energy audit. Saya boleh jamin lah, itu minimum cost yang diperlukan untuk buat energy audit. Okay, saya jangkakan kosnya lebih tinggi, tapi memadailah, kerajaan takkan nak buat funding 100% kan. Okay, tetapi bila ada pihak-pihak yang ambil kesempatan macam ni, okay, dia akan kos tu akan makin rendah. Bila makin rendah, yang saya risaukan, ia berlaku sebelum ni, quality audit tu akan jadi kurang. Okay, quality audit akan kurang sebab bila dah ada untung atau untung ni kan, quality audit akan kurang because syarikat yang auditor ataupun ESCO yang betul-betul buat energy audit akan dapat kos yang paling sedikit. Sebab ada satu level lagi keuntungan yang boleh dibuat, okay, oleh pihak yang jadi orang tengah ni lah. Saya rasa perkara ni pihak pelaksana kerajaan, terutamanya Suruhanjaya Tenaga dan juga pihak agensi yang berkaitan nanti kena tengok, kena buat vetting ni, penilaian syarikat yang perlu buat ni kena buat betul-betul lah, kena tengok. Kita boleh rujuk sekurang-kurangnya kita boleh rujuk kepada senarai di sini pihak MISCO boleh buat boleh bantulah, okay, dari segi menyediakan kriteria untuk menilai ESCO ni, menilai syarikat-syarikat yang dijangka akan membuat application bersama dengan pihak pemilik syarikat yang untuk diaudit ni untuk dapatkan grant. Okay, sebab kita saya nampak perkara tu dan saya tahu perkara tu berlaku. Okay,
And even saya tahu some of them as well. Okay. So kita tak nak macam tu. Kita perlu ada satu integriti lah. Okay? Integriti supaya ini program yang baik oleh kerajaan. Okay? So saya rasa pihak pelaksana perlu melihat perkara ini secara ni. So kriteria penilaian ESCO tu nanti perlu dibuat dengan betul lah. Dan satu lagi kepada pihak papasan atau pihak syarikat pula energy audit ni ialah satu peluang untuk kita cuba dapatkan kena pasti di mana kita jimat tenaga. Okay? Saya cadangkan walaupun syarat untuk syarat-syarat untuk saving tu very minimal. Last time kerajaan letakkan syarat 5% untuk jimat dalam masa 5 tahun. Ada 3 tahun 5%. Okay, saya macam ni lah. Kalau setakat nak jimat minimal, tak perlu buat energy audit ni. Sebab kalau setakat 5 to 10%, tak perlu energy audit. Kalau setakat nak jimat 5%, sebenarnya tak perlu buat energy audit. Hanya langkah-langkah pengurusan pun boleh capai 5% tu. Senang saja. Energy audit ni gunakan untuk mencari kena pasti, fokuskan kepada tempat-tempat di mana penggunaan tenaga terbesar ataupun significant energy use di papasangan tersebut. Fokuskan kat situ. Contohnya di bangunan aircon dengan lighting. Tumpuannya patut pada sistem penyamaan udara. Di kilang mereka perlu tahu di mana pengguna tenaga paling banyak di tempat kilang. Mungkin tumpukan tempat-tempat dekat area penggunaan tenaga yang besar. Contohnya kilang lighting dia 5% kan, 10% lighting. Takkan nak fokus dekat lighting buat audit. Jangan bazirkan duit kerajaan tu untuk buat audit dekat lighting. Lighting ni tak perlu buat audit pun. Any sensible technical engineers ataupun orang maintenance boleh tahu macam mana nak jimat tenaga dekat lighting. Tak perlu buat energy audit pun. Straightforward. So kita perlu fokuskan tempat-tempat yang memerlukan kepakaran, yang memerlukan tenaga digunakan dengan banyak, dan memerlukan kepakaran yang mungkin pihak dalaman tak ada kepakaran untuk even membuat kajian tu. Contohnya dia tak ada energy audit equipment untuk buat pengukuran dan sebagainya. Itulah saya punya nasihat lah. Satu, di pihak kerajaan pelaksana, saya harap pelaksanaan dari segi pemilihan ESCO tu perlu dibuat dengan lebih berhati-hati. Sebab kita tak nak ulang lagi di mana ada pihak ketiga yang ambil kesempatan, mereka outsource pula tugas audit tu kepada pihak yang lain. Itu akan mengurangkan, saya bimbang, dia akan mengurangkan quality audit sebab kos yang akan dapat oleh ESCO yang benar-benar boleh buat audit tu akan very minimal. Dia akan ada terhad untuk buat pengukuran resources dan sebagainya lah. Yang kedua, pihak papasangan gunakan sebaik-baiknya peluang ni untuk tumpukan, fokuskan kepada tempat-tempat yang boleh mendapat potensi terbesar. Terbesar dari segi penyimatan tenaga. Yang lain-lain kepada pihak bank dan sebagainya perlu faham perlu faham. Dan ini perlu bergantung kepada kerajaan juga untuk buatkan satu program kesedaran untuk pihak-pihak pembiaya ni, pihak-pihak financiers ni. So mereka lebih faham apa itu energy audit, apa itu program, apa itu option dalam melaksanakan large scale energy saving project lah. So saya harap saya ucapkan selamat berjaya, tahniah kepada saya all the best to kawan-kawan pembuat industri saya yang akan dapat manfaat daripada grant energy audit ini. Yang kedua ni kita gunakan sebaik-baiknya dan insya-Allah kita akan cubalah dapat yang terbaik sebab program ni baik dan kita harap dia akan mencapai matlamat dan juga kesasaran dia lah. Dan terima kasihlah kepada kerajaan dan terutamanya kepada pihak kementerian dan juga agensi mereka seperti Suruhanjaya Tenaga dan sebagainya, dan supaya yang membawa perkara ini ke atas dan berjaya meyakinkan pihak kerajaan untuk membutuhkan sedikit bajet untuk program ini, untuk program ini disambung. So sekian, terima kasih dan insya-Allah kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Sikap tenaga, cakap tenaga, stay cakap tenaga, jimat tenaga, jimat wang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.